Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat ke Jakarta, Republik Indonesia bagi menghadiri mesyuarat pemimpin-pemimpin ASEAN yang berlangsung hari ini 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN Jakarta. Mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Berangkat ke hingga penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Wakar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Pemaiswara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Digadung Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga hadir Yang Amat Mulia Pangeran-Pangeran Kshatriya, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pemedulian terhadap anak-anak yatim dan golongan fakir miskin di negara ini dari pelbagai pihak tidak pernah putus-putus dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Petang kemarin, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Suri Sri Begawan, Raja Isteri Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang mengadakan majlis penyampaian derma anak-anak yatim dan majlis penyampaian derma fakir miskin. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Penasihat Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit. Hampir 70 orang menerima derma tersebut. Majlis juga diselajurkan dengan bacaan tahlil. Sempena bulan Ramadan, acara keagamaan di negara Brunei Darussalam sedang giat dijalankan bagi menyemarakkan lagi suasana di bulan yang penuh keberkatan ini. Pelbagai pihak telah berlumba-lumba meningkatkan amalan bagi meraih pahala yang berlipat ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira dari pihak individu, keluarga maupun jabatan-jabatan atau pihak syarikat swasta. Antara aktiviti yang sering menyemarakkan bulan Ramadan ialah khatam Al-Quran. Lewat petang kemarin, Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan majlis seumpamanya. Majlis diadakan di Masjid Pihin Khatib Abdullah, Kampung Kulapis. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diteruskan dengan bacaan tahtim dan doa khatam, bacaan tahlil dan doa arwah. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Seramai 125 orang anak yatim dari 66 buah keluarga bekas anggota-anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB menerima sumbangan derma dalam Majlis Sentuhan Kasih Ramadan ABDB. Majlis berlangsung di Surau Al-Barakah, Pangkalan Tentera Udara Rimba. Penyampaian derma disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB dan isteri Datin Dr. Haji Anita bin Nurul Zahrina binti Pihin Orang Kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz yang di-Pertua Badan Kebajikan Isteri ABDB Bakti.
Derma adalah hasil kutipan tabung kebajikan ABDB, anggota-anggota ABDB, bakti, koperasi ABDB, kewira dan penderma perseorangan. Majlis diharap dapat membantu anak-anak yatim dalam membuat persiapan seterusnya menzahirkan kegembiraan dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri nanti. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam kemarin. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan satu kes sembuh dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh sebanyak 211 kes. Sementara 9 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Manakala jumlah keseluruhan kes jangkitan sebanyak 223 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 82 kes. ...575 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 17,098 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 226 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 119,072 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kehadiran penduduk kampung dalam majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim dan ketua kampung merupakan elemen yang penting kerana ia menjadi sebagai petunjuk asas kepada keramaian penduduk-penduduk kampung yang bakal mengundi. Berucap pada majlis pengundian dan pemilihan calon penghulu mukim Pekan Tutong dan ketua kampung Penabai, Kuala Tutong, Awang Muhammad Amirul Hadi bin Haji Muhammad Tajuddin, pemangku pegawai daerah Tutong menyatakan dengan jumlah hampir separuh yang layak mengundi telah mendaftar, ia dapat mencerminkan suara majoriti penduduk kampung. Awang Muhammad Sufiuddin bin Muhammad Serudin berusia 33 tahun mendapat undian tertinggi iaitu 119 undi bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Penabai Kuala Tutong. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Majlis pengundian penghulu mukim Pekan Tutong akan diteruskan lagi esok. Tugas dan tanggungjawab sebagai ketua kampung bukanlah ringan dan tidak semudah yang disangkakan. Seorang ketua kampung mempunyai tanggungjawab besar sebagai pemimpin di peringkat akar umbi selain menjadi mata, telinga dan lidah kerajaan. Pemangku Pegawai Daerah Temburong, Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim menjelaskan perkara tersebut semasa majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung menengah Mukim Bangar yang berlangsung di Dewan Belalong, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, Temburong. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan ketua kampung menengah ialah Awang Muhammad Aiman bin Awang Haji Ali. Berusia 33 tahun, beliau ketika ini bertugas sebagai pegawai pengurusan di syarikat Akil Hamzi Insurance. Juga hadir ahli majlis mesyuarat negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM lewat petang kemarin mengadakan majlis bersungkai bersama murid-murid dan pelatih-pelatih Pusat Bahagia Daerah Brunei Muara. Majlis yang turut disertai oleh syarikat-syarikat swasta itu berlangsung di Pusat Bahagia Brunei Muara, Kampung Pulai. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estate, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara dimulai dengan bacaan tahlil beramai-ramai serta doa tahlil dan diakhiri dengan bacaan doa selamat. Acara diselajurkan dengan penyampaian sampul Hari Raya Aidilfitri oleh Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estate, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga sumbangan dari syarikat-syarikat swasta. Jamuan bagi kira-kira 120 orang pelatih-pelatih dan murid-murid Pusat Bahagia juga telah disumbangkan oleh syarikat-syarikat berkenaan. Majlis seumpam ini menunjukkan sikap pemedulian agensi swasta dan dihasratkan dapat diteruskan pada masa akan datang. Majlis ini juga merupakan peluang bagi para tetamu untuk sama-sama menyambut bulan Ramadan bersama murid dan pelatih Pusat Bahagia.
Sebanyak 1,517 panggilan kecemasan dicatatkan pada tahun 2020 melibatkan 2 kematian iaitu mangsa lemas dan 258 panggilan pada tahun ini dari bulan Januari sehingga bulan Mac dengan melibatkan 1 kematian iaitu mangsa lemas direkodkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Panggilan kecemasan yang dimaksudkan ialah kebakaran hutan dan rumput, pokok tumbang, mencari orang lemas, mencari orang sesat, atap terbang dan tanah susur. Orang ramai juga diingatkan untuk tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh mengakibatkan kebakaran semasa musim panas dan kering. Antaranya tidak melakukan pembakaran terbuka atau membuat perunan yang boleh melarat, tidak membuang puntung rokok di merata tempat. Bagi aktiviti atau riadah di hutan, elakkan dari menyalakan api tanpa memadamkan sepenuhnya sebelum meninggalkan kawasan berkenaan. Keadaan kemarau menyebabkan binatang atau serangga berbisa mencari tempat pelindungan di tempat sejuk seperti di luar kawasan dan di dalam rumah, stor, tandas dan sebagainya. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan berhati-hati dengan persekitaran rumah masing-masing. Semasa bulan Ramadan, aktiviti berjoging dan meredah hutan mungkin akan dilakukan pada waktu malam. Sehubungan itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat menasihatkan untuk tidak melakukan pendakian semasa cuaca hujan kerana trek laluan licin dan bahaya. Tidak meredah bukit ketika cuaca sudah gelap, membawa bersama air, whistle atau telefon bimbit untuk meminta pertolongan jika berlaku kecederaan atau kemalangan. Memastikan tahap kesihatan dalam keadaan baik dan tidak melakukan pendakian seorang diri serta memaklumkan kepada keluarga atau kawan tempat riadah yang dituju. Semasa sidang media mengenai kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat menangani musim cuaca tidak menentu, jabatan tersebut juga akan sentiasa bersiap sedia dalam apa jua keadaan. Sehubungan itu, jabatan semestinya akan sentiasa meningkatkan lagi kesiapsiagaan dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Oleh itu, agar diingatkan kepada orang ramai dan penduduk di negara ini agar sentiasa peka dan meningkatkan lagi aspek keselamatan secara amnya. Pastikan anda sentiasa peka atau mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyediakan program-program keselamatan seperti kursus Lifesaver 995, taklimat keselamatan kebakaran dan kursus Fire Marshal bagi mengetahui aspek-aspek keselamatan semasa menangani kecemasan serta mengetahui tata cara yang betul bagi penggunaan alat pemadam api. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dengan memberikan maklumat yang tepat. Brunei Good Agricultural Practices Brunei GAP, satu piawaian nasional diperkenalkan di negara ini untuk memastikan pengurusan peladangan yang bersistematik, teratur serta meningkatkan tahap keselamatan dalam jaminan makanan negara melalui pelbagai kaedah pelaksanaannya. Piawaian tersebut juga memastikan supaya hasil sayur-sayuran memenuhi semua kriteria dan selamat untuk dimakan oleh pengguna di negara ini serta lulus untuk perdagangan serantau. Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan memperkenalkan BGAP pada tahun 2012. Piawaian tersebut dibentuk untuk meningkatkan potensi ladang tempatan dalam penyediaan produk sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan untuk berdaya saing dengan pasaran di rantau Asia Tenggara dan antarabangsa. Bermula pengiktirafan 2 buah ladang, kini 6 buah ladang lagi diiktiraf dan kira-kira 10 ladang lagi sedang dalam penilaian audit. Brunei GAP telah pun diterima oleh negara Republik China yang memastikan produk yang diimport daripada negara ini perlu diiktiraf dan perlu memohon kepada jabatan untuk diiktiraf ladang tersebut sebagai ladang yang dipiawaikan dengan Brunei Good Agricultural Practice. Contohnya ladang ini adalah ladang Grow Point yang telah mengeksport buah muskmelon ke negara China dan ke negara Hong Kong, Singapura dan Malaysia. Jadi negara China mensyaratkan untuk ladang ini memiliki ataupun memperolehi piawaian BGAP ataupun Brunei Good Agricultural Practice. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian bagi negara ini dan juga jabatan maupun kementerian.
Brunei Gap juga menekankan peningkatan kualiti dari segi penghasilan dan pemprosesan produk, keselamatan produk dari pencemaran kuman, logam berat dan sisa baki racun yang berlebihan, kesejahteraan pekerja dan keselamatan alam sekitar. Brunei Gap juga bertujuan menaik taraf pengurusan peladangan yang bersistematik dan mengamalkan sistem rekod bagi memudahkan pengesanan produk jika diperlukan. Dengan sistem pengiktirafan ini, kualiti dan keselamatan produk tempatan setaraf dengan produk-produk luar negara selain memberikan tarikan dan keyakinan kepada pihak pengguna dalam pemasaran hasil pertanian sama ada pasaran domestik atau penerokaan pasaran ekspor. Setakat ini generasi yang muda-muda ini pun ramai yang kalau ke supermarket itu mencari yang pastry ataupun JAP. Bila ditanya orang kenapa kita mencari sayur yang JAP ni pastry, ya kami lebih selamatnya kalau makan sayur yang dijamin tidak ada pesticide ini, tidak ada beracun kan. Kalau dapat lebih ramai lagi peladang-peladang sayur atau buah-buahan dapat mengikuti program GAP ini. Program Brunei Gap atau Brunei Good Agricultural Practice ini merupakan program yang menggariskan amalan-amalan terbaik yang perlu dibuat oleh setiap ladang. Alhamdulillah, ladang kami RZ Prisma telah menerima pengiktirafan daripada Kerajaan Kepada Lima Mulia melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan pada 31 Mac yang lalu.